Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa yang saya hormati sekalian. Apa khabar semua? Bagaimana hari ini? Semalam saya tak dapat buat video kerana ada perkara yang perlu saya selesaikan. Jadi hari ini alhamdulillah dengan ada ruang saya sambung semula tentang topik Al-Quran dan akhir zaman. Tuan-tuan dan puan-puan, saya melihat semakin hari semakin banyak satu ruang demi ruang yang terbuka daripada apa yang telah saya bahaskan, dan ruang itu semakin jelas, semakin banyak keinginan ataupun wujudnya rasa ingin tahu yang mula bercambah dalam diri masing-masing. Jadi itu merupakan satu petanda-petanda yang sangat baik tuan-tuan dan puan-puan, kerana selama ni kita bukan kita menolak sebenarnya Al-Quran, bukan kita menolak sunnah Nabi, cuma kita dah berada dalam suatu zaman, satu waktu yang mana begitu banyak sangat unsur-unsur ataupun dakyah daripada iblis yang telah menyebabkan kita terleka dan kita terlupa dalam hayalan-hayalan yang sememangnya sangat berat kalau kita tidak mampu mengeluarkan diri kita daripada situasi sedemikian. Tuan-tuan dan puan, ada yang bertanya dengan saya bagaimana nak mulakan merujuk Al-Quran, membaca Al-Quran. Jadi yang bertanya itu juga katanya, saya Tuan Pal tak lancar baca Quran. Saya juga tak ada fasih sangat membaca Al-Quran. Itu macam mana Tuan-tuan dan puan-puan, saya dah jelaskan tujuan saya untuk berkongsi ataupun membuat pencerahan Al-Quran ini atas perkara yang berbalik kepada diri masing-masing atau individu. Maksudnya dekat sini, kalau tuan-tuan dan puan-puan tak boleh ataupun tak mampu membaca Al-Quran, itu bukan suatu asbab ataupun satu sebab untuk kita menjauhkan diri kita ataupun kita tinggalkan Al-Quran. Kerana Al-Quran itu sebagaimana yang saya katakan, telah saya terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, ia kalam Allah. Bila kita sebut kalau Allah itu, maksudnya Allah Maha mendengar. Walaupun tuan-tuan dan perempuan hanya mampu melihat 2-3 patah perkataan, yakinlah walaupun dengan melihat 2-3 patah ayat Al-Quran dan daripada situ dibaca dan dilihat terjemahannya, maksud di dalam ayat tersebut, itu juga akan dapat membuka ruang kepada diri kita, tuan-tuan dan perempuan. Bukan nak tunggu kita dah boleh lancar baca Quran, kita dah hafaz Al-Quran, baca tajwid tu dah betul, baru kita boleh mengkaji Al-Quran. Bukan macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Bukan macam tu cara Masa Bayu belajar, bukan cara begitu Masa Bayu memahami perjalanan Al-Quran. Daripada kosong, Masa Bayu dulu pun sama tuan-tuan dan puan-puan, merangkak-rangkak baca Al-Quran. Saya sampai umur 12 tahun diketawakan oleh ramai bila saya mengaji, nak belajar, nak mengaji Quran, nak baca Quran. Kisah saya lah anak 7 tahun, 8 tahun ajar saya belajar Muqaddam. Tak habis-habis, tak selesai-selesai, sampai ustazah tu kata kat saya, "Kenapalah kau ni lambat benar belajar? Kenapalah susah sangat nak menghabiskan Al-Quran tu? Orang lain semua dah habis, dah naik Al-Quran, dan umur 12 tahun dah khatam Quran dah. Ada yang 10 tahun dah khatam Al-Quran. Saya sampai umur 12 tahun sampai umur 13 tahun Muqaddam tak habis-habis lagi, teman-teman." Jadi secara jujurnya saya beritahu sejarah saya, bukan saya mereka-reka sejarah orang lain ataupun sejarah mana-mana pihak, kerana itu akan menimbulkan fitnah kepada yang lain. Tetapi saya bercakap tentang diri saya. Saya sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, sampai umur saya 25 tahun, sampai 25 tahun barulah saya boleh katakan saya lancar, barulah saya boleh baca Al-Quran
dengan jelas sampai usia saya 25 tahun. Maknanya apa? Sama lah kita tuan-tuan dan puan-puan, tak boleh pun. Tapi atas tidak boleh itulah yang akan membawa diri kita untuk belajar dan terus belajar. Jangan putus asa. Jadi bukanlah masa bayu ni tiba-tiba daripada kecil memang fasih, hafaz Al-Quran, boleh menghafal Al-Quran. Tidak tuan-tuan dan puan-puan, baca pun terangkak-rangkak. Macam saya katalah, kena gelak. Saya bawa kisah ni kerana saya yakin sebahagian daripada tuan-tuan dan puan-puan mengalami masalah yang sama. Jadi saya nak ambil satu kisah lah. Ini kisah tentang arwah pulung saya. Saya akan ambil arwah pulung saya dan saya, itu je lah. Inilah yang akan saya cerita dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk kita memahamkan perjalanan masa bayu dalam untuk kita cari teladan. Nak cari teladan tu saya lah. Saya kena berjadikan sebagai satu teladan kepada tuan-tuan dan puan-puan atas diri saya. Di orang lain saya tak tahu macam mana nak dinyatakan. Nanti cerita-cerita yang ditambah-tambah tak elok pula kan. Jadi saya ambil kisah tentang arwah pulung saya. Arwah pulung saya merupakan anak kampung waktu itu di Johor. Johor tu di kawasan Jementah. Jementah tu dekat dengan kawasan Sagil lah. Jadi arwah pulung saya ni terkenal masa muda dia. Ni daripada cerita beliau. Dia sangat bebas. Maksud bebas tu degil, pergi melastik burung, kata dia. Dia pergi, bukan macam anak-anak yang lain yang pergi mengaji, baca Quran, ataupun ialah orang dulu kalau tak baca Quran, kalau di Johor khususnya, kalau tak tahu mengaji, itu dah dianggap memang tak ada harapan lah nak jadi menantu sesiapa. Dia tak ada harapan lah tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tak boleh membaca Quran, tak boleh baca doa panjang-panjang, tak boleh kita turut serta dalam majlis ilmu, memang tak ada chance lah, tak ada peluang lah nak jadi menantu, tak ada pilih langsung. Jadi dipendekkan cerita, arwah pulung saya beritahu sampai umur dia 17 tahun. Umur dia 17 tahun, beliau masih tak boleh baca Quran. Jadi sejarah arwah pulung saya ni lebih kurang macam saya lah tuan-tuan dan puan. Jadi dia kerjanya pergi belajar perkara yang tidak ada kena-mena dengan Al-Quran. Jadi itu kegemaran arwah pulung saya. Dia juga berjalan-jalan banyak tempat. Tapi satu hari itu semasa umur dia 17 tahun, adalah majlis di kampung. Ada majlis di kampung, di mana kalau di waktu itu, kalau di Johor, bila ada majlis, dia akan mula membaca Quran dan buat membaca salawat, membaca kasidah, membaca apa yang ada lah dalam majlis-majlis agama. Jadi ada satu kitab tu, dia kitab macam kitab selawat lah. Jadi dia selalunya dia akan jalan, seorang baca sikit, serahkan sebelah, kemudian sebelah serahkan lagi, serahkan lagi lah. Jadi kena sambung, setiap seorang tu kena habiskan. Jadi arwah pulung saya ni pula, dah ayah dia, iaitu tok saya, paksa dia ikut majlis tu, kerana tahu degilnya macam mana. Jadi naiklah dia ke atas, duduklah. Rumah tu waktu tu, rumah di kampung tu rumah tinggi, rumah atas. Dia arwah pulung saya duduk di sebelah pintu, sebelah tingkap. Ni kalau rumah Johor tu ada tingkap, ada pegang macam ada tingkap tu, dia panjang je ni, yang panjang bukan macam sekarang ni. Tingkap tu ada macam ada kayu-kayu tegak-tegak tu macam apa, bukan palang tapi macam pintu tingkap tu daripada atas ke bawah, tapi dia tengah-tengah tu dia ada kayu lah yang menghalang dia tu. Adik arwah pulung saya duduk di sebelah situ tuan-tuan dan puan. Adik dia pun tengok seorang dah habis baca, dah sambil dah mula gelisah. Dah sampai dekat dia ni, macam mana ni, dia tak boleh nak baca ni. Dan orang kampung dah tahu dia memang tak boleh nak baca, tapi bawa juga dia dalam tu, kerana nak ubah dia lah, katanya begitu. Tuan-tuan dan puan, tahu apa berlaku pada arwah pulung saya. Sampai yang peringkat yang keempat, yang ada 4 orang lagi nak sampai dekat dia, dia dah mula sandarkan badan kepala dia, macam saya buat ni, sandar kepala dia pakai songkok. Pakai songkok dia pun dah mula goyang sikit kepala dia. Goyang-goyang tu, songkok dia dah makin sengit-sengit Dah masuk yang seorang lagi, dah masuk ketiga, goyang makin kuat dia goyangkan, makin kuat dia tekan goyang kepala dia. Songkok makin sengit lagi. Dah sampai nombor 2, lagi 2 orang.
Yang goyang songkok dia dah sengit, macam dia tolak sikit lah. Itu dia buat berdepup jatuh songkok ke bawah. Songkok yang dia kata kepala tu jatuh sebab dia atas kan. Kali kata alamak, jatuh lah songkok. Jadi dia kata nak pergi ambil songkok. Orang nak pandang lah, memang songkok dia jatuh. Dia pun turun, tuan-tuan dan puan-puan, kata nak pergi ambil songkok. Tahu apa berlaku, tuan-tuan dan puan-puan? Tak naik lagi dah lepas tu. Tak naik lah arwah pulung saya ke taman majlis tu. Sebab apa dia lari sebenarnya. Dia buat tu dia nak dapat cari mengakal diri dia tu. Tu dia kata dia nakal tu. Dia jatuhkan songkok tu, pergi turun bawah, kata nak pergi ambil songkok. Dia ambil songkok, dia lari tu. Jadi orang kampung gelakkan dia. Orang kampung tahu dia ialah budak nakal, budak degil, budak pemalas, budak tak nak belajar, macam-macam lah gelaran. Pok long saya keluar dari rumah tu, tahu apa tuan-tuan buat berlaku? Malunya dia kata. Baru bahasa saat tu macam malu sangat dia dengan orang kampung, sebab dia tak boleh nak baca Quran. Jadi keesokan harinya, tuan-tuan dan puan-puan, keesokan harinya beliau beritahu dengan arwah nenek saya. Dia kata dia nak pergi belajar ngaji. Dan bayangkan dah berbelah-belah tahun, dah berulang-ulang kali arwah nenek saya pesan dekat dia suruh pergi belajar ngaji Quran. Degil, tak nak pergi. Tapi hari tu dia minta pada arwah nenek saya, dia kata dia nak pergi belajar Quran. Dia tanya kat arwah nenek saya, siapa yang patut dia pergi? Arwah nenek kata, pergilah kat rumah Haji Kasim ni. Pergi rumah Haji Kasim. Rumah dia itulah yang dia tu guru ngaji Quran. Jadi arwah pulung saya pun pergilah rumah Haji. Dan apa yang berlaku umur 17 tahun yang ada dalam ruang rumah tu mengaji, semua budak umur bawah 12 tahun. Kebanyakannya 12 tahun. Adalah dekat yang 12 tahun, tapi dia yang paling tua 17 tahun. Jadi semua pandang dia, tapi dia datang nak belajar. Dan apa yang berlaku, tuan-tuan dan puan-puan, budak umur 7 tahun mengajar dia alif, ba, ta, sa. Alif atas A, alif bawah I, alif depan U, A, I, U. Macam tu. Umur 17 tahun. Dia cerita dengan saya, tuan-tuan dan puan-puan, kisah ni. Dan selama 3 bulan dia mengaji, belajar huruf, belajar alif, belajar baca Quran. 3 bulan. Dia kata dengan saya, dia hilangkan rasa malu, dia hilangkan rasa apa sekalipun, kerana pada saat tu dia nak berubah. Dia kata dia nak berubah. Dan apa yang berlaku, tuan-tuan dan puan-puan, 6 bulan selepas beliau belajar Al-Quran, mengaji, beliau mengajar semua yang ada di dalam tu tadi. Menjadi murid yang paling pantas, dan akhirnya dia menjadi seorang guru ataupun seorang ahli dalam Islam ataupun dalam kalangan ulama lah. Umur 20 tahun dia telah pun berjalan ke seluruh tempat mengajar Al-Quran. 3 tahun, dalam tempoh 3 tahun beliau akhirnya menjadi pakar dalam mengkaji Al-Quran. Jadi balik kepada kisah ni, kenapa? Kerana itulah, tuan-tuan dan puan-puan, balik pada topik kita. Al-Quran ini bukan untuk kita geruni dengan rasa kita tak tahu, kita tak pandai. Kita mohon pada Allah. Kita mohon pada Allah, pasti akan sampai bantuannya. Walaupun satu huruf yang mampu kita baca, satu huruf lah. Saya teringat waktu saya di Sabah. Itu tu tahun berapa saya tak lupa lah. Dah lebih daripada 20 tahun lah rasanya, tak silap saya. Tahun 90 berapa lah, 99 kot, 98 kot macam tu, ataupun 97. Waktu saya pergi ke sebuah nak menghala ke Kundasang, saya singgah di satu masjid. Saya singgah di satu masjid, saya nak bersolat di situ. Tiba-tiba saya nak solat, seseorang datang daripada belakang. Dia kata, "Tuan, boleh tak saya solat sekali dengan tuan?" Saya kata, "Yalah, saya boleh lah, apa salahnya. Jadi mintalah tuan jadi imam." Saya beritahu pada beliau. Dia kata, "Tak, saya nak ikut belakang tuan, boleh tak?"
Kata okey lah, boleh lah, tak apalah, saya pun nak solat dah ni, waktu pun dah jalan. Waktu tu solat Zuhur tuan-tuan dan puan. Tapi bukanlah waktu Zuhur dengan sama, tapi terlewat sebab saya datang lewat. Jadi jemaah yang biasa dah tak ada dah. Saya hanya diri saya dengan salah seorang pembantu saya, dan beliau ada di situ. Usianya dalam 40-an macam tu lah, dekat 40-an lebih, dekat 50 macam tu. Jadi bila saya solat, saya jadi imam dan beliau ikut di belakang. Lepas habis saya bersolat tu, saya nak keluar, dan dia datang kepada saya. Dia kata, "Tuan, saya nak tanya sikit, boleh tak?" Dia kata, "Apa yang tuan perlukan? Sebab saya ada urusan kan." Dia kata, "Tak ada, saya nak tanya saja ni. Kalau dapat tuan berikan jawapan kepada saya nak tahulah." Kata, "Apa yang tuan nak tahu?" Dia kata, "Sebenarnya begini, saya ni, dia sebut nama dia, saya tak ingat nama dia, dah lama sangat. Tapi dia kata dia baru bersyahadah dalam sebulan macam itulah, sebulan. Kira dia daripada agama Kristian, dia telah terima Islam semula, iaitu dia kembali kepada Islam. Jadi dia kata, dia tanya dengan saya, saya tadi ikut tuan solat, tapi sebenarnya saya tak tahu solat, saya ikut aje belakang tuan. Jadi saya nak tanya dengan tuan, adakah solat saya ni sah tak solat saya tu?" Tapi masa dia tanya tu tuan, mata dia berenang air mata. Mata dia, saya perhati, berenang air mata dia. Saya kata, "Kenapa tuan? Tuan dah sembahyang, dah solat belakang saya. Solat tu antara hubungan kita dengan Allah. Saya tak boleh mengatakan dah sah tak sah, itu tuan yang lakukan." Jadi kita, "Itulah tuan, saya nak bertanya." Kata, "Saya dah tanya semua orang yang saya kenal, yang saya pun juga datang kat masjid ni, saya pergi kat pejabat agama, saya tanya soalan yang sama. Tapi saya sekarang ada di sini, dah lama saya duduk dalam ni, sebab saya nak bertanya soalan ni. Sebenarnya adakah solat saya sah?" Saya kata, "Macam mana maksud tuan?" Dia kata, "Saya tak tahu baca apa-apa pun dalam solat. Apa yang saya buat tu, saya ikut saja gerakan tuan. Adakah solat saya sah?" Jadi dalam waktu itu, bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, macam mana nak jawab. Ini berbalik pada kisah keilmuan kita ya, kisah Al-Quran dan akhir zaman. Lalu saya tanya dengan beliau, "Tuan boleh baca Fatihah tak? Boleh baca ayat-ayat Quran tak?" Dia kata, "Tak tahu, baru sangat je." Jadi baca Fatihah boleh? Tak boleh. Okey, macam mana tu? Saya tanya dia. Kata, "Saya memang tak boleh tuan. Saya tanya dengan ramai pihak. Bila saya beritahu saya tak boleh baca Fatihah apa semua, dia kata tak sah solat saya tu. Saya sedih ni. Saya nak tanya tuan macam mana? Tuan boleh bagi saya jawapan yang jelas. Saya bukan saya tak nak baca Fatihah, saya tak boleh langsung. Saya dah belajar, dah cuba dah. Saya terus, dia suruh saya hafal, tapi saya tak dapat nak hafal lagi." Jadi saya kata kat dia, "Beginilah, kalau tak boleh baca Fatihah, apa yang boleh baca? Bismillah boleh baca tak?" Saya tanya betul. "Bismillahirrahmanirrahim boleh tak?" Dia kata, "Bismillahirrahmanirrahim." Itu pun dia tak pandai tuan-tuan dan puan. Dia cakap betul, dia tunduk, nangis dia kat depan saya. Tu saya tak pandai tuan, saya tak boleh. Jadi saya kata, "Beginilah, kalau bismillah tak boleh, apa yang boleh? Apa yang boleh disebut?" Dia kata, "Saya hanya boleh sebut Allah tu boleh." Jadi saya kata kepada beliau, Tuan solat nanti, tuan sebut Allah aja. Bangun, berdiri tu Allah. Kemudian sebut Allah, lepas tu sujud Allah, semua Allah, boleh tak?" Dia kata, "Boleh ke tuan? Boleh ke sah ke sembahyang saya, solat saya macam tu?" Lepas tu saya tanya dia, Tuan boleh tak sebut Al-Fatihah atau baca Al-Fatihah dan yang lain ni? Tak boleh. Tuan boleh sebut Al-Fatihah Allah saja kan? Ya. Cukup itu je lah. Tuan sebutlah Allah dalam setiap gerakan yang tuan ikut saya tadi tu. Sebut itu saja. Kita hari ada buat syahadah kan? Ada. Masa syahadah tu baca syahadah tu. Ingat lagi tak syahadah tu? Ingat dia. Itu buat. Tetapi yang lain tu sebutlah Allah. Maka itulah hubungan kita dengan Allah. Saya cakap itu kepada beliau. Jadi bukan itu saja ya tuan, lepas ni sikit-sikit tambah ya.
daripada Allah. Nanti baca pula Bismillahirrahmanirrahim, kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim, baca pula Al-Fatihah. Lepas tu dia cakap dengan saya, jadi sebenarnya tak salah lah kalau saya hanya sebut Allah saja, sebab itu saja yang tahu. Dia kata Allah tidak menghukum hamba-hamba dia. Allah tahu, tuan-tuan, Allah tahu di mana kapasiti kita, keupayaan kita. Yang penting hati kita itu benar-benar tunduk pada Allah. Islam itu mudah. Islam itu tidak menyusahkan kita. Islam itu tidak akan meletakkan kita dalam keadaan yang serba-serbi, dalam keadaan yang tertekan ataupun berada dalam keadaan yang penuh dengan keraguan. Macam mana tuan? Saya tanya beliau. Beliau kesat mata dia. Kata inilah saya tenang dah hari ini dah. Maksudnya mulai daripada hari ini saya dah faham bahawa Islam itu sangat mudah, sangat senang. Tak sebagaimana yang saya tanya, saya diberitahu semua tak sah, semua tak betul. Jadi saya rasa jadi risau. Dan ada sampai saat saya memikirkan, saya macam saya nak tinggalkan lah, saya nak carilah balik semula. Sebab susah sangat Islam ni. Tadi saya keluar dan saya tinggalkan beliau dalam keadaan dia peluk saya dan dia menangis. Dia kata, terimakanlah saya sebagai murid tuan ya. Saya kata, iyalah, saya dah ajar dah Allah kepada tuan, jadi tuan murid saya lah. InsyaAllah di hadapan Allah nanti di padang mahsyar, saya akan menjadi saksi kepada tuan. Demi Allah saya akan menjadi saksi kepada tuan. Tapi dengan syarat, jangan Allah ditinggalkan ya. Belajar lagi, teruskan lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah Islam. Inilah perjalanan Islam. Jangan kita susah-susahkan. Allah tak suruh kita susah-susahkan. Maka sama juga dalam persoalan, dalam menjelaskan topik Al-Quran. Janganlah tuan-tuan dan puan-puan rasa tak boleh mengaji lagi, tak boleh nak memahamkan tajwid. Itu tak boleh, itu tak sah. Sah atau tidak sah bukan kerja manusia ya tuan-tuan dan puan-puan. Jangan kita mengambil tugas Allah. Jangan nak jadi Tuhan atas muka bumi, menunjuk orang tu betul, orang tu tak betul. Kita boleh tegur, tetapi benar atau tidak benar, dia terima oleh Allah, itu bukan kerja kita. Kita tegur, kita dengar buat silap bacaan, kita tegur untuk membetulkan bacaan. Tetapi bukan bermakna apa yang dia baca itu kita tahu hukum dia salah atau tak salah dari segi penerimaan Allah. Mungkin salah dari segi sebutan dia, tetapi kerana itu saja sebutan yang dia mampu buat dan dia mampu lakukan, maka kita perbetulkan supaya dianya sempurna, tetapi tidak ada peletakan hukum kepada beliau. Ini yang kita harus pegang. Jadi balik pada kisah itu tadi adalah untuk saya menjawab mereka-mereka yang masih ragu-ragu untuk membuka Al-Quran. Jangan ragu-ragu, buka Al-Quran. Tak perlu orang lain. Al-Quran adalah guru kepada kita. Ingat saya beritahu pada episod yang sebelum ini, yang kedua. Okey, hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kita buka Al-Quran lagi. Buka luas-luas, buka secara khusus ya. Setiap yang kita nak terjemahkan, kerana saya akan ambil topik yang lebih khusus kepada persoalan Al-Quran ni dengan penjelasan yang berbalik kepada diri kita dan apa yang kita kena buat. Semalam 2 hari lepas saya dah terangkan pada tuan-tuan dan puan-puan tentang apa yang perlu kita lakukan ya. Jadi hari ini saya akan jelaskan pula dari segi aspek hukum Al-Quran. Kerana saya yang menjelaskan dia, bukan maksudnya hukum Al-Quran tu bagi yang lain, ni bagi kajian saya. Dia nak faham bahawa setiap yang saya sampaikan adalah kajian saya dengan Al-Quran. Waktu saya buka Al-Quran ni, saya akan sentiasa berpegang kepada hukum yang ada, iaitu ada 5 hukum Al-Quran yang akan saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Pertama sekali hukum yang akan saya jelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan, iaitu yang kita kena pegang, kesempurnaan. Al-Quran ini sempurna tuan-tuan dan puan-puan. Dalam arti kata lain, bila kita lihat Al-Quran, perkara yang pertama hukum yang kita kena pegang, kita kena meletakkan keimanan kita ya, keyakinan kita, aku yakin bahawa Al-Quran itu kalam Allah. Bila kita terima itu bahawa Al-Quran adalah kalam Allah, maka ia sempurna. Ia telah disempurnakan oleh Allah kepada kita. Bila sebut saja itu, bila kita jelas sahaja kesempurnaan Al-Quran, maka tuan-tuan dan puan-puan, pastilah kesempurnaan itu tidak ada perlunya bantuan daripada yang lain-lain. Dah sempurna.
Maka hukum kesempurnaan kepada Al-Quran itu menunjukkan dan membuktikan hakikat Allah Maha Sempurna. Maka itulah yang selalu saya pesan. Jangan kita memperbandingkan Al-Quran dengan yang lain-lain. Jangan kita katakan kitab yang lain akan menyempurnakan Al-Quran. Jangan kita mengandai-andaikan atau mensampingkan yang lain dengan Al-Quran. Kerana daripada situ tindakan itu tadi, kita sebenarnya telah melanggar dan telah menentang hukum yang pertama di dalam persoalan Al-Quran, iaitu sempurna. Al-Quran itu sempurna, tidak ada cacat celanya. Carilah di mana kesilapan dalam Al-Quran. Macam saya katakan, perjalanan saya bagaimana saya mencari kesilapan Al-Quran, saya mencari kesalahan yang ada dalam Al-Quran, untuk saya jadikan itu sebagai alasan menolak Al-Quran, sebagai satu asbab untuk saya mengatakan Al-Quran itu tidak benar. Namun saya tidak temui, tuan-tuan dan puan-puan, setakat yang saya lalui, setakat yang telah saya tempuh dalam sepanjang usia saya, daripada usia saya 9 tahun sampai hari ini, saya belum menemui di sebarang kesilapan-kesilapan di dalam Al-Quran. Tidak ada diskrepansi, tidak ada suatu pernyataan dalam Al-Quran itu yang boleh disalahkan ataupun ada yang error. Dalam majlis-majlis ilmu, dalam seminar-seminar antarabangsa yang saya telah hadiri, dengan saya meletakkan paksi Al-Quran, saya bertanya dengan ilmuwan-ilmuwan yang walaupun mereka itu daripada aspek realitinya hebat-hebat dalam ilmu Al-Quran, saya akan pergi dan saya akan tanya dan minta mereka menjelaskan setiap satu persatu tentang Al-Quran, dan saya nak lihat di mana kekurangan yang ada pada Al-Quran. Tak jumpa tu dalam Al-Quran. Tidak ada satu kekurangan pun dalam Al-Quran. Perfection, kesempurnaan yang ada pada Al-Quran itu memang tidak dapat saya nafikan. Saya orang sains, tuan-tuan dan puan-puan. Saya orang praktikal yang bukan bercakap kerana persoalan perasaan, tapi saya bercakap kerana ia adalah atas dasar adanya fact and figure, ada fakta. Maka apabila saya lihat Al-Quran, bila saya kaji Al-Quran satu persatu, sehingga akhirnya saya telah meletakkan Al-Quran itu sebagai pakaian dalam perjalanan saya, sebagai suatu sumber yang tidak akan saya bagikan atas kajian bergantung kepada yang lain, kerana ia telah pun melengkapkan segala doubt saya, segala keraguan saya bahawa Al-Quran itu sebelum ini adalah saya fikir dia tidak sempurna. Samalah macam tuan-tuan dan puan-puan yang bertanya dan juga yang memberitahu pada saya, Tuan Pal, kena ada kitab yang lain untuk sempurnakan Al-Quran. Saya juga macam tu dulu. Saya sama macam tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi apabila saya mulakan perjalanan, mengkaji sikit demi sedikit, akhirnya saya temui hukum yang pertama. Maha suci Allah atas ciptaannya, Maha suci Allah atas kalamnya yang telah diturunkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Ia adalah sempurna. Ketika kita beriman kepada Allah, jika kita beriman kepada Rasulnya, tuan-tuan dan puan-puan, hukum yang pertama Al-Quran tidak boleh kita langgar. Jika kita langgar, maka kita telah menentang hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu kena jaga, kena lihat, kena perhatikan dan rujuk di dalam Al-Quran. Adakah apa yang saya sampaikan ini, apa yang saya katakan ini perkara yang benar atau tidak benar? Pertama, hukumnya adalah kesempurnaan Al-Quran. Itu yang pertama. Hukum yang kedua, dalam kita membuka Al-Quran, dalam kita merenung Al-Quran, kita selalu meletakkan perasaan-perasaan yang berbagai-bagai. Sama ada ruang kita baca, ada ruang kita baca, bila perlu kita baca, kita perlu tak baca. Maka hukum yang kedua bukan begitu, tuan-tuan dan puan-puan. Dia wajib kita baca. Hukum yang kedua, Al-Quran tidak ada cara lain, dia adalah perkara wajib, bukan sunat. Bukan sesuatu yang boleh kita ambil bila kita nak ambil, bila kita rasa tak perlu kita tinggalkan. Al-Quran adalah hukum dia wajib.
Wajib kepada setiap manusia, wajib kepada setiap jin, wajib kepada semua manusia yang melalui perjalanan di atas muka bumi. Maka Al-Quran bukanlah untuk satu kelompok wajib, satu kelompok lagi tak wajib. Untuk bahagian orang tertentu wajib, bahagian orang lain tak wajib. Wajib kepada semua. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, Al-Quran ni bukan untuk orang Islam sahaja. Al-Quran ni bukan untuk golongan-golongan yang baca Quran sahaja. Al-Quran ini wajib untuk semua. Kita tak boleh meletakkan perkara yang lain melebihi Al-Quran. Wajib kita baca. Buat apa pun wajib rujuk dengan Al-Quran. Hukum wajib itu maksudnya apa yang kita nak buat, Al-Quran lah wajib kita rujuk. Wajib kita buka untuk mencari solusi kepada apa juga perkara di dalam hidup kita, dalam soal keilmuan, dalam soal sosial, dalam soal agama, dalam soal keluarga, dalam soal ekonomi, sains, teknologi, apa sekalipun yang berkait tentang hidup kita di atas muka bumi, wajib merujuk kepada Al-Quran. Tidak boleh tidak. Saya akan rujuk kat tempat lain dulu. Maka tidak ada persoalan sebegitu, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana apabila sebut wajib, kena buat, kena lakukan, tak boleh tidak. Maka itu saya pesan kepada tuan-tuan dan puan-puan dalam episod yang kedua, dapatkan Al-Quran. Tak dapat tu, tak jumpa dekat mana-mana kedai, buka apps. Setiap hari buka apps. Bila kita buka apps, janganlah apps games, bukalah apps Al-Quran. Apabila tuan-tuan dan puan-puan nak buat sesuatu, nanti nak pergi kerja lah, apa yang perlu buat kat kerja, macam mana cara nak bekerja nanti, buka Al-Quran. Maka di situ akan ada jawapan. Bila tuan-tuan dan puan-puan sedang memikirkan sesuatu, nak melaksanakan satu pembangunan, buka Al-Quran, dapatlah jawapan. Maka wajib kita kembalikan diri kita kepada Al-Quran. Apabila itu kita lakukan, maka kita sebenarnya telah pun diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selalu minta, ya Allah, berikanlah aku perlindungan. Kita berdoa panjang-panjang. Kalau berdoa tu panjang sangat, minta macam-macam, sampai jadi lenguh tangan kita mengangkat nak mengaminkan. Tak cukup satu, minta lagi, ya Allah, minta tu, minta ni, minta lah, macam-macam kita minta pada Allah. Dan kita minta perlindungan daripada Allah. Maka mereka yang telah pun mewajibkan Al-Quran di dalam hidup dia, maka itulah cara kita mendapatkan perlindungan daripada Allah. Takkan Allah nak turun pada satu tempat, Allah yang tidak bertempat, dan bantu kita. Allah membantu kita dengan telah pun menyampaikan Al-Quran melalui junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Maka kita melindungi diri kita, berlindung dengan Allah atas practicality kita di dunia hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, adalah sentiasa merujuk kepada Al-Quran. Kerana Al-Quran melindungi kita daripada melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah dan Rasulnya. Maka itu maksudnya melindungi diri kita. Kita yang kena lindungi diri kita. Bukan ada tiba-tiba ada baju terbang daripada langit sampai kat badan kita jadi kebal. Tetapi kita ambil Al-Quran itu dalam setiap tindakan kita, setiap perkara yang kita nak buat, hubungan kita dengan suami isteri, dengan anak-anak, dengan kawan-kawan, apa pun. Nafas kita sedut, rujuk Al-Quran. Makan, rujuk Al-Quran. Berjalan, rujuk Al-Quran. Kerana itulah hukum yang kedua, iaitu wajib. Wajib adalah perkara yang tidak boleh tidak. Dia adalah sesuatu yang perlu dilaksanakan dan ia tidak boleh langsung diketepikan. Maka itu perkara yang kedua tentang hukum Al-Quran. Bagaimana tuan-tuan dan puan-puan? Jelas? Jelas ya? Maka apakah yang ketiga? Bila masuk yang ketiga, maka itulah datangnya persoalan yang akan berbalik kepada perkara yang sangat khusus yang selalu diabaikan bila memahami Al-Quran, iaitu universal. Al-Quran ini universal. Dalam masuk universal tu apa dia? Segala-galanya lah.
bahasa dia universal, isinya universal, solusinya universal, penjelasannya universal, dan ia pergi kepada seluruh peringkat makhluk, dan itulah Al-Quran, hukum yang ketiga, ia universal. Jadi bukan untuk satu bangsa, bukan untuk satu kaum, bukan untuk satu keturunan. Al-Quran untuk semua, universal. Bulan dan bintang pun ada kisahnya di dalam Al-Quran. Maka tuan-tuan dan puan-puan kena melihat Al-Quran adalah universal. Bahasanya universal. Diturunkan Al-Quran dalam bahasa Arab untuk difahami, kerana Rasulullah datang daripada bangsa Arab. Maka dia ada universalnya. Maka bangsa yang lain yang tak tahu bahasa Arab, maka hari ini telah ada pun terjemahan dalam setiap ayat-ayat Al-Quran kepada bahasa-bahasa di seluruh dunia. Maka dia jadi universal. Dia adalah universal. Dan dengan ayat Al-Quran itu juga boleh menghimpunkan perbezaan-perbezaan manusia kembali menjadi satu. Universalnya Al-Quran. Jadi apabila kita dah faham bahawa hukum yang ketiga universalnya Al-Quran, kenapa kita menolak Al-Quran? Kenapa kita masih lagi berpegang kepada perkara-perkara yang tidak jelas? Al-Quran sangat jelas. Saya ditanya oleh beberapa pihak, bagaimana Tuan Pal boleh bangunkan begitu banyak teknologi yang berbagai-bagai dalam bidang perubatan, dalam bidang elektronik, dalam bidang komputer, dalam bidang aeroangkasa, dalam bidang otomotif, dalam bidang pertanian, dalam bidang macam-macam bidang. Dan saya buat pembangunan bukan teori, saya bangunkan teknologi. Saya membangunkan sesuatu yang tangible, yang boleh dilihat, boleh dipegang. Dan mereka heran, mereka kata bagaimana Tuan Pal Masa Bayu boleh sampai begitu sekali berpuluh jenis bidang yang berbeza yang dibangunkan. Sedangkan kalau hari ini, ilmuwan hari ini kita bercerita tentang satu perkara saja. Kalau dia ahli komputer, komputerlah saja. Itu pun dipecahkan lagi. Ada bahagian komputer yang bahagian programming, coding, ada yang bahagian networking, ada bahagian hardware. Masing-masing. Kalau perubatan saja. Kemudian dalam perubatan ada pecahan dia. Dia surgeon, ada yang jadi bahagian dalam bidang neurologis, ada yang jadi bahagian kardiologis. Jadi masing-masing ada bahagian masing-masing. Tapi sampai kepada persoalan yang saya bangunkan, yang saya kemaskan, yang saya bina dari aspek pembangunan teknologi, pembangunan produk, mereka heran. Mereka bertanya dengan saya, macam mana Pak Masa Bayu boleh buat berbagai-bagai bidang? Dalam bidang kimia boleh, dalam bidang biologi boleh, dalam bidang fizik boleh, matematik, perubatan dan sebagainya. Maka jawapannya tu saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Rahsianya, iaitu rahsianya di sini, Al-Quran. Kerana Al-Quran universal, maka saya mampu membangunkan, mampu memahami semua bidang teknologi, semua bidang-bidang dalam bidang keilmuan. Bukan kerana saya pandai, bukan kerana saya istimewa tuan-tuan dan puan-puan, tetapi kerana saya pegang pada dua hukum yang pertama tadi dan yang ketiga ni, iaitu Al-Quran itu universal. Wajib saya membuka Al-Quran. Dan yang tadi itu kan, yang ketiganya adalah universal. Maka saya mampu melakukan pembangunan bukan kerana saya cerdik pandai, tetapi saya jadikan Al-Quran itu sebagai sumber, source code, sebagai panduan untuk saya mengkaji apa juga pembangunan yang akan saya kerjakan, yang saya lakukan. Jadi untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, alam teologi yang saya bangunkan sebenarnya banyak sangat persoalan daripada ramai pihak. Mana sumber dia? Hari ini saya terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, alam teologi adalah 100% sumber daripada Al-Quran. Daripada Al-Quran itulah maka saya telah membangunkan alam teologi. Nak tahu lebih lanjut, dalam masa video yang hanya singkat ini tak mampu saya terangkan. Tengoklah video-video yang lain-lain untuk tuan-tuan yang fahami apakah pembangunan saya itu dan kaitannya dengan Al-Quran dalam aspek alam teologi. Maka tuan-tuan dan puan-puan, itu adalah perkara yang ketiga, iaitu universalnya Al-Quran. Jadi dah ada 3
perkara, 3 hukum yang telah saya jelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Untuk apa? Untuk tuan-tuan dan puan-puan catat elok-elok, perhatikan elok-elok, jadi lepas ni ikut. Oh, ni yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Pertama kata sempurna, yang kedua tadi wajib, yang ketiga yang universal. Jelas? Maka gunakan yang ini, hukum ini. Di mana tuan Pal dapat hukum ni? Tak ada pun kami pernah dengar daripada mana pihak. Dah saya katakan kajian saya tauladan daripada saya. Tuan-tuan dan puan-puan, lihatlah kalau apa yang saya katakan itu sebagai satu ciptaan saya, rekaan saya, maka saya tak dapat nak kata apa-apa lah, sebab saya ambil daripada Quran. Jadi lihat dalam aspek keilmuan, jangan meletakkan mencari kesalahan. Ini masalahnya bila bercakap cari kesalahan, bukan nak cari kebaikan. Cari kebaikan, kerana 3 perkara yang saya jelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan adalah bersumberkan kepada Al-Quran. Jadi Al-Quran ni kita buka, kita baca, kita letakkan diri kita, cukup masa, bangun tidur buka, nak tidur buka, fikir sesuatu buka. Itulah caranya. Kita kena pegang, tidak boleh tidak. Itu yang ketiga. Kita kena pastikan diri kita sentiasa meletakkan atas apa sekalipun, apa pun yang kita pegang, apa yang kita fikirkan, universalnya Al-Quran itu kepada segala perkara, segala bidang. Maka jangan diketepikan atas persoalan universalnya Al-Quran. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi bila balik ke situ, masuk pula yang keempat. Apakah keempat dalam hukum Al-Quran yang telah saya perolehi? Mutlak. Al-Quran itu mutlak. Mutlak ni apa ya? Mutlak maksudnya the only, stand alone. Dia tidak ada gandengan. Maksudnya dia stand alone. Dia mutlak. Dia tidak boleh ada hubung kait dengan yang lain. Kerana Allah mutlak. Allah tidak ada hubungan dengan yang lain-lain. Yang lain-lain ada hubungan dengan Allah. Faham ya? Kerana Allah yang menjadikan. Jika Allah ada hubungan dengan yang lain-lain, dalam arti kata lain, macam kisah Tuhan-Tuhan Greece lah, yang ada berbelah-belah dewa dia. Macam dalam kisah agama-agama lain, ada pula dia punya Tuhan-Tuhan yang jaga angin, jaga api dan sebagainya, Tuhan perang dan sebagainya. Ya, macam dalam kisah Kristian adanya bapa Tuhan, anak Tuhan dan sebagainya. Sedangkan Allah itu mutlak. Allah itu tak ada 2, tak ada 3. Ya. Jadi dalam aspek tadi, maka hukum yang keempat dalam Quran dia mutlak. Bila sebut mutlak, bergandinglah dengan yang 3 tadi. Sempurna, wajib, universal. Dan yang keempat mutlak. Maksudnya the only one, satu-satunya sumber kepada segala perjalanan hidup kita di atas muka bumi. Tak ada yang lain. Maka bagaimana terlampau, kami dah merujuk, dah lama dah pegang kitab-kitab ni semua, hadis-hadis yang kami dah pegang, takkan kami nak tinggalkan? Saya kata tuan-tuan dan puan-puan, tapis, bukan buang, bukan tinggalkan, tapis dengan Al-Quran. Daripada situ barulah kita akan gunakan. Jangan kita meletakkan yang lain lebih daripada Al-Quran. Saya tidak tolak, tetapi tapis. Berulang-ulang kali saya sebut perkataan ni, tapis dengan Al-Quran, kerana mutlak. Al-Quran itu saja yang mutlak, yang lain tidak. Lain tu atas penulisan, pengkabaran, penceritaan makhluk, manusia. Dia tidak mutlak. Akan berlaku kesilapan, akan berlaku penambahan-penambahan atas perkara yang tidak wujud contohnya. Maka untuk kita bersihkan daripada bid'ah, perkara-perkara yang akan subahat, yang akan menyebabkan kita jadi syirik, yang akan menjadikan kita jadi tukang-tukang ramal yang Allah benci, maka mutlaknya itu ada pada Al-Quran. Buka balik Al-Quran, tunjuk balik. Jadi apa pun persoalan yang berbalik kepada kitab-kitab yang lain, kita kena rujukkan kembali. Buka balik Al-Quran. Sebab itu saya dengan roh pulung saya ditegaskan dengan sedemikian. Beliau banyak, tuan-tuan dan puan-puan, kitab dia banyak. Bukan dia tak pegang kitab yang lain, dia pegang kitab yang lain, tetapi dia akan beritahu kepada saya, macam nampak kitab-kitab yang ada di semua di keliling ni tadi,
himpunkan kitab seluruh dunia, satu dunia tidak akan dapat digandingkan walau dengan huruf alif di dalam Al-Quran. Begitu orang Pulung saya pesan. Jadi kenapa Pulung letak kitab-kitab ni semua keliling? Kenapa tak beri Quran saja? Dan dia jawab dengan saya, Allah, Pulung saya berjawab, Pulung memang hanya melihat Al-Quran, tetapi Pulung nak lihat apakah yang berlaku di sekeliling dengan manusia-manusia yang memegang kitab-kitab yang lain. Jadi Allah hantar kita dengan suatu penjelasan yang khusus. Pulung saya beritahu. Jadi Pulung buka lah kitab-kitab yang ada tu, nak lihat apa yang mereka tulis. Dia Pulung baca, kalau Pulung rujuklah dalam Quran, mana pula ayat-ayat di dalam yang dinyatakan oleh mereka. Maka itu caranya. Jadi bukan menolak, tetapi menapis. Kerana dunia akhir zaman yang saya katakan kepada tuan-tuan dan perempuan dalam kisah Dajjal kuasai ilmu, tuan-tuan dan perempuan. Dia dah kuasai, macam saya kita dalam blog saya, sihir dah. Bukan sihir tu macam nenek yang bongkok, wish, yang hidung panjang, hidung bengkok. Tetapi apabila kita sebut saja sihir akhir zaman, dia dalam bentuk yang berbeza, dalam keadaan merubah minda kita, ia menyebabkan kita dicuci otak kita jauh daripada Al-Quran. Jadi saya, jika ada masa, ada peluang, insya-Allah saya akan mengupas ilmu sihir di akhir zaman, insya-Allah kalau ada nantilah. Tapi kita pergi dulu dengan topik-topik yang berkait dengan Al-Quran. Pada tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebut saja Al-Quran, bila kita pegang saja Al-Quran, mutlak jangan kita lupa. Dia tidak boleh kita ganding-gandingkan, tak boleh kita banding-bandingkan dengan yang lain. Jadi ada satu pihak tu bertanya dengan saya, Tuan Pal, boleh tak kita wujudkan satu ruang untuk kita mengkaji mana satu yang sahih, mana satu yang tak sahih dengan menapis Al-Quran, dengan menapis menggunakan Al-Quran. Jadi saya beritahu kepada beliau, saya tak ada masa nak baca kitab-kitab yang lain untuk mengesahkan betul tak betul. Kerana apakah yang boleh saya dapat daripada membenarkan mana juga kitab tu sahih ke tak sahih ke? Apa saya akan dapat daripada situ? Apa faedah yang boleh saya perolehi? Jika saya terus mengambil Al-Quran, dah tentu tak ada ragu-ragu, tak ada sahih tak sahih, semua sahih. Dan bukan itu saja, malah dengan Al-Quran itu tadi, saya telah pun membangunkan segala perkara yang tak mampu dibangunkan oleh pihak-pihak yang lain. Dalam aspek teknologi, dalam aspek sains, saya duduk satu pentas dengan ilmuwan-ilmuwan barat yang hebat-hebat dalam bidang pembangunan teknologi. Saya duduk dengan mereka, duduk satu pentas dengan mereka dan berdebat dengan mereka, berhujah dengan mereka. Saya tak rujuk kepada kitab-kitab yang lain, saya pegang Al-Quran. Malah saya dapat mematahkan setiap hujah-hujah mereka yang mereka cipta. Dan saya tunjukkan kepada mereka dengan membangunkan teknologi-teknologi yang mereka tidak dapat menolak. Mana datang itu semua? Mana kemampuan saya dah capai untuk saya boleh bangunkan teknologi dalam bidang komputer contohnya, dalam bidang aeroakasa contohnya, dalam bidang pembangunan elektronik, hardware, software, dalam teknologi satellite dan teknologi gelombang, berbagai-bagai. Saya bukan bercakap kerana mereka cerita. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok video saya apa yang dah saya bangunkan itu kecil, sebahagian kecil, tak tunjuk semua. Tapi untuk menunjukkan realiti, saya telah membangunkan teknologi. Jadi dengan saya mampu berada pada tahap sedemikian, bangunkan teknologi, bangunkan sains, bangunkan akademik, tanpa saya merujuk kepada mana-mana kitab, apa perlu lagi saya merujuk kitab-kitab yang lain? Bukan tolak bukan tolak. Tapi dengan Al-Quran saya rujuk mutlak. Saya telah mampu membangunkan apa yang tidak mampu dibangunkan oleh ribuan saintis di atas muka bumi. Baik saintis barat, baik saintis tersohor, mereka tak mampu bangunkan apa yang telah saya bangunkan. Itu contoh. Jadi perlu tak lagi saya rujuk pada yang lain? Al-Quran dah bagi jawapan. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Macam bunyi angkuh saja, macam bunyi sombong saja pada masa bayi. Saya bukan angkuh sombong, saya menjelaskan realiti. Saya tidak ada apa-apa tuan-tuan dan puan-puan. Jiwa saya ada dalam diri saya hanyalah Al-Quran. Maka daripada situlah saya berjalan.
saya menjadi ahli sains, saya menjadi orang yang sentiasa mencari usaha membangunkan apa juga yang mampu saya bangunkan. Kisah COVID-19, kisah perubatan, kisah tentang satelit, tentang hub dan sebagainya, yang macam-macam ceritanya, chemtrail lah dan sebagainya. Adakah benda itu suatu benda yang konspirasi? Adakah kisah-kisah yang dikatakan dengan 5G lah, dengan berbagai-bagai itu konspirasi? Kita sedang melalui proses itu, tuan dan puan, dah disihir. Jadi kalau kita duduk dalam keadaan sebegitu tanpa kita memiliki sumber yang jelas, yang mutlak, universal, yang sempurna, kita akan jadi makanan mereka, tuan-tuan dan puan. Masa Bayu tidak akan mampu diam diri dengan hanya melihat apa yang sedang berlaku di dunia pada hari ini. Cukuplah masa Bayu duduk diam. Dah sampai masanya, tahun ini saya bangun. Tahun ini saya bercerita dengan tuan-tuan dan puan sejarah perjalanan dalam aspek keilmuan akhir zaman. Dah saya buka kepada tuan-tuan dan puan semasa saya di Albania. Tengok video saya yang sebelum ni, tahun 2020. Kenapa? Kerana kebenaran Al-Quran tidak boleh disembunyikan. Kita dah cukuplah dengan segala tipu daya muslihat iblis dengan melakukan begitu banyak kerosakan di atas muka bumi. Takkan tuan-tuan dan puan nak marah saja, nak bercakap tentang konspirasi, teori konspirasi. Yang ini masa Bayu nak berterangkan kepada tuan-tuan dan puan mana yang bercerita tentang konspirasi. Saya terangkan pada tuan-tuan dan puan hari ini, itu bukan konspirasi, itu memang betul-betul berlaku. Macam mana? Apa yang dikatakan Freemason, Illuminati dan sebagainya memang benar-benar berlaku. Kenapa kita nak fikir konspirasi? Memang benar berlaku. Maka apabila kita pegang di situ, soalannya datang, nak buat macam mana sekarang? Apa yang tuan-tuan dan puan boleh buat? Yang bercerita tentang konspirasi berbagai-bagai, saya ramai ya. Saya ni kan berjalan, berjumpa macam-macam. Oh ni Tuan Pal, ini konspirasi Freemason, Illuminati, Rothschild ya. Ini semua mereka-mereka yang melakukan begitu banyak kerosakan atas muka bumi. Dan itu dikatakan konspirasi. Lalu saya terangkan hari ini, bukan konspirasi, itu memang kerja iblis laknatullah. Dah memang itu janji dia kan. Dah dia akan sesatkan kita. Dia akan lakukan berbagai-bagai cara untuk sesatkan kita. Jadi bukan lagi cerita rahsia, tak ada rahsia. Apa yang dilakukan oleh iblis untuk menyesatkan umat manusia bukan rahsia, benar. Tetapi kita tidak ada upaya untuk menangkis, melakukan apa-apa sekiranya kita masih duduk bersembang-sembang dalam wadah-wadah maya, dalam cerita-cerita di antara kita satu sama lain. Itu hanyalah kerja sia-sia jika tidak ada tindakan, tidak ada tangible factor. Maka tuan-tuan dan puan, masa Bayu membawa tangible factor pada hari ini. Masa Bayu membawa cerita yang akan membalikan kita kepada reality. Apa dia reality dia? Mutlak, sempurna ya. Ia adalah universal dan wajib kepada semua orang. Maka itu akan mengembalikan dari Islam itu daripada Masyriq sampai ke Maghrib, daripada terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Itulah jajahan kebenaran yang akan sampai kepada mereka-mereka yang mau ambil hukum Al-Quran yang telah masa Bayu sampaikan. Itu yang keempat ya tuan-tuan dan puan. Apakah yang kelima? Yang kelima, hukum dia tunggal. Al-Quran itu tunggal. Untuk melengkapkan segala perkara, dia tunggal. Masuk tunggal, dia tak perlukan yang lain. Macam saya katakan tadi, Al-Quran tidak perlu lagi untuk letakkan posisi dengan mana-mana kitab. Jika dengan Al-Quran saya telah mampu melakukan pembangunan, apa perlunya saya merujuk kepada kitab-kitab yang lain? Kitab-kitab yang lain akan dijadikan sebagai satu pembetulan. Kita perbetulkan balik sekiranya ia diperlukan. Jika tidak, tak perlu. Kerja nak membetulkan perkara yang tak jelas samar-samar, ataupun kita nak mula membuka Al-Quran yang dah pasti, kemudian daripada situ
kita bangunkan apa yang boleh kita bangunkan daripada Al-Quran, teknologi-teknologi, sistem-sistem yang akan mengembalikan keharmonian di atas muka bumi. Boleh tak tuan-tuan dan puan mulakan begitu? Ini yang susah. Inilah perjalanan pengalaman saya yang paling susah. Kerana hari ini manusia-manusia telah pun didoktrinkan dengan fikiran-fikiran, dengan suasana-suasana dakyah daripada iblis, dajjal laknatullah, perlunya yang lain daripada Al-Quran. Ini masalahnya. Bergema-bergemalah di mana-mana tempat pusat-pusat ilmu, mengagung-agungkan kitab-kitab yang lain, dan Al-Quran dipinggirkan. Saya berada di kebanyakan tempat, tuan-tuan dan puan-puan. Saya pergi ke pusat-pusat ilmu. Saya melihat, mendengar, duduk di kalangan mereka, memerhatikan bilakah masanya mereka membuka Al-Quran di dalam silibus yang mereka pelajari. Bila saya perhatikan, saya lihat, menitis air mata saya, tuan-tuan dan puan-puan. Ya Allah, ampunkanlah dosa hamba-Mu ni, ya Allah. Mereka tidak lagi melihat Al-Quran sebagai sumber ilham, sebagai sumber yang telah dibawa oleh junjungan-Mu, ya Allah. Mereka rujuk kepada kitab-kitab karangan-karangan yang tidak ada hujung pangkalnya, ya Allah. Ampunkan mereka, ya Allah. Mereka tak tahu. Kerana hukum telah jelas saya berikan, tetapi masih lagi ingin kembalikan diri kita kepada kebinasaan. Tuan-tuan dan puan-puan, dia tunggal, tidak ada gabungan dengan mana-mana. Tidak ada tempat lain untuk kita cari pasangan dia. Kerana bagi makhluk ada pasangan, kepada Allah tidak ada pasangan. Maka untuk saya merumuskan, menghimpunkan kelima-lima ini, kelima-lima perkara ini tadi, kelima-lima rukun ini tadi kepada satu. Apa dia? Al-Quran ini kekal. Sempurnanya Al-Quran, dan ia kesempurnaan yang tidak ada perkara yang boleh kita nafikan. Dia mutlak, wajib, atas apa juga perkara. Bila buka saja Al-Quran, tengok saja Al-Quran, ya, oh, ia universal. Bila buka saja Al-Quran, oh, dia mutlak, maka kekal. Dia tidak ada lagi yang boleh memisahkan Al-Quran dalam diri masing-masing. Tidak ada lagi pihak-pihak yang lain boleh menolak, kerana dah kekal. Dia kekal. Tidak ada kita, Al-Quran masih wujud. Kerana Allah itu tidak ada awal dan tidak ada akhir. Maka bila saya himpunkan kelima-lima tadi, dia kekal. Dalam arti kata lain, kekal iaitu di saat kita tidak ada pun Al-Quran itu kekal. Di saat kita memiliki keraguan, Al-Quran itu juga kekal. Maka itu tuan-tuan dan puan-puan, berpeganglah kita kepada Al-Quran. Kembalikanlah diri kita kepada Al-Quran. Masa Bayu dah cakap dah ni, bulan puasa ni, dah dekat raya, hukum dah jelas. Macam mana? Bapak Mujadi membuat komen. Bapak Mujadi ni komen dia tu unik sikit lah, ya. Dalam banyak-banyak komen yang saya baca, komen Pak Mujadi ni agak unik. Kerana keunikan itulah yang membuatkan saya ceria selalu. Ada rupanya lagi manusia-manusia yang masih berusaha terus sebagaimana yang sepatutnya, tak pernah putus asa. Jadi apa yang dapat dilihat dari segi aspek perjalanan alam, perjalanan semasa, perjalanan situasi pada hari ini, apa nak puan-puan, nak tak nak, apa yang perlu kita lakukan
apa yang perlu kita capai dalam hidup kita pada hari ini adalah mula dengan diri kita kembali kepada fitrah, kembali kepada hukum Allah, kembali semula diri kita kepada realiti bahawa kita sangat-sangat memerlukan Al-Quran dalam hidup. Kita tidak boleh menolak Al-Quran. Kita tak boleh melakukan apa-apa wajib bagi diri kita. Ia kekal dalam diri kita. Ia mutlak, ia tunggal, universal dan ia sempurna dalam diri kita. Jika kita tidak berpegang kepada perkara sedemikian, dah jelas hukum yang saya itu beritahu, sangat-sangat jelas. Apalagikah yang mampu kita tolak? Keraguan apakah yang mampu kita bawa dalam diri kita? Untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, saya Sabayu sebenarnya semakin hari semakin sayu dengan mengenang begitu banyak perkara lagi yang belum saya dapat sempurnakan. Kadang-kadang macam terkocoh-kocoh dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia tu terkocoh-kocoh itu tergesa-gesa, itulah lebih kurang dalam usaha untuk saya memahamkan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya minta maaf jika bahasa saya itu agak laju ataupun agak terlalu mendesak, seolah-olah mendesak. Tetapi sesungguhnya tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita faham realiti sedang berlaku di dunia pada hari ini, itu terlalu perlahan bagi saya. Dah terlalu perlahan perjalanan apa yang saya sampaikan. Kerana kita bukan lagi di dalam suatu suasana yang boleh berlibur-libur, yang boleh lagi duduk dalam keadaan yang berleka-leka. Kita berada di akhir zaman. Maka topik yang saya bawa kepada tuan-tuan dan puan-puan, Al-Quran dan akhir zaman, adalah satu mukadimah kepada diri kita. Mukadimah untuk kita membuka lembaran baru, membuka jalan baru, membuka ladang baru yang akan kita semai, kita akan tanam dengan tumbuh-tumbuhan yang akan memberikan manfaat kepada diri kita dan manfaat kepada yang lain. Makmurkan muka bumi tuan-tuan dan puan-puan bukan dengan meletakkan diri kita dalam soal semangat semata-mata, tapi makmurkan diri kita, makmurkan sekeliling kita dengan ilmu yang berpaksikan kepada Al-Quran. Saya ada keyakinan, saya ada keimanan kepada Allah dan Rasulnya, kerana saya tidak pernah menolak setelah saya menerima hakikat Al-Quran sempurna. Al-Quran itu universal. Al-Quran itu sesuatu yang wajib, ia kekal dan dia tunggal. Maka saat itu saya terima hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, hukum Al-Quran. Saya yakin dan amat-amat yakin bahawa kita bukanlah bodoh sebagaimana yang dikatakan oleh Iblis laknatullah. Kita bukanlah makhluk yang mudah lupa diri sebagaimana yang dicanang-canangkan oleh Iblis dan Dajjal laknatullah, dajjal-dajjal kecil. Tetapi kita adalah makhluk yang Allah nyatakan sesempurna makhluk yang dia jadikan di kalangan makhluk-makhluk yang ada. Itu akan berlaku tuan-tuan dan puan-puan, pasti berlaku dengan satu syarat sahaja, tidak banyak syarat dia. Kembalilah kepada hukum Al-Quran, kembalilah diri kita kepada segala perjalanan berpandukan kepada Al-Quran. Islam akan kembali menyinari seluruh muka bumi, bukan lagi sebagai satu impian, mimpi-mimpi. Ia akan menjadi realiti. Jika tuan-tuan dan puan-puan telah menerima pesanan saya pada hari ini, mana yang menyentuh jiwa tuan-tuan dan puan-puan apa yang telah saya nyatakan,
Saya yakin tuan-tuan dan puan telah melihat sesuatu apa yang saya lihat, merasa apa yang saya rasa, cuma takut untuk menyampaikannya sahaja. Maka itu saya ingin penjelaskan, janganlah takut kepada mana-mana pihak, jangan takut kepada mana-mana makhluk, takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum, salam sejahtera, saya Masa Bayu.